Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam miau-miau. Anda bersama saya, CBR Miao Fazrul atau lebih dikenali sebagai Cikgu Miao, CM. Baik, hari ini anda semua bersama CM dalam rancangan Hello CM. Bagi episod 1, sebenarnya Hello CM ni benda apa? Tiba-tiba je kan. Hello CM merupakan satu rancangan online coaching yang mana kita approach klien kita melalui telefon. Okey, Hello CM merangkumi dua modul. Pertama, modul pengurusan kucing. Modul pengurusan kucing di mana klien akan berurusan dengan CM untuk menganalisa keperluan dan masalah dan menyelesaikan masalahnya dari segi macam mana kita nak handle tingkah laku kucing, macam mana nak bagi mereka berfikir macam mana cara yang betul untuk berhadapan dengan kucing, berkomunikasi dengan kucing mereka. Tapi bagi mereka yang memilih modul 2, iaitu modul pengurusan perniagaan, ya, mereka akan diajar bagaimana cara yang betul untuk kita menguruskan perniagaan mereka. Macam-macam cara yang kita boleh belajar daripada pelbagai sifat di luar sana, tapi apa yang saya tekankan lebih kepada pengurusan dan pentadbiran perniagaan itu sendiri. Baiklah, tanpa buang masa lagi, memandangkan kita baru saja melancarkan rancangan ini, kita baru ada satu segmen saja, iaitu OTP merupakan satu rancangan di mana mereka yang mengisi borang untuk menjadi klien kami akan buat panggilan kepada mereka yang terpilih dan berdasarkan borang yang mereka isi, masalah mereka, rintihan apa semua, kita akan cuba dengar dan kita akan cuba bantu setakat mana yang kita boleh bantu. Tanpa berlengah masa lagi, kita teruskan ke segmen seterusnya dalam kiraan 3, 2, 1, OTP. Okey, baik, kembali lagi bersama saya CM. Okey, Cikgu Miao. Okey, so CM nak bagi tahu yang sekarang ni kita berada di segmen OTP. Okey, hello CM. OTP ni kita akan bawakan klien yang ada masalah dalam modul pengurusan perniagaan. Okey, baik. Tanpa buang masa lagi, kita akan bawakan gadis misteri ini kepada anda dalam kiraan 3, 2, 1, OTP. Hello, Assalamualaikum. Hello, Waalaikumsalam. Boleh saya bercakap dengan Cik Mia? Ya, saya bercakap. Okey, Cik Mia. Sekarang ni anda bersama saya CM dalam program ataupun rancangan YouTube iaitu Hello CM, segmen OTP. Okey. Dan saya yakin Cik Mia pun sudah sedia maklum yang kita akan buat panggilan pada hari inilah ya. Ya. Okey, baik. Cik Mia, kita mungkin dah kenal lama sebab Cik Mia pun dah lama bertanya soalan kepada saya, kepada CM, tetapi penonton-penonton di luar sana tak kenal lagi siapa dia Cik Mia ni. Jadi Cik Mia boleh kenalkan diri sikit kepada para penonton kita? Ya, boleh. Okey. Nama saya Batu Islamia binti Adwa. Boleh panggil Mia. Yang berusia 23 tahun. 23 tahun, muda lagi ya. Okey, so latar belakang perniagaan Cik Mia ni siapa dalam bisnes, buat bisnes apa? Okey, Mia buat bisnes perfume. Dah 3 tahun Mia start daripada 2017 sehingga kini lah 2020. Jadi apa perfume yang Mia jual tu? Dia nama apa? Dia macam mana? Apa specialnya perfume tu? Okey, dia nama Zamia Perfume. Zamia Perfume. Siapa nak beli perfume, boleh contact Cik Mia ni, owner kepada Zamia Perfume. Perniagaan Cik Mia ni dah bermula sejak 3 tahun yang lepas, betul? Dah lama. Ya, 3 betul. tahun tu orang kata perniagaan yang dah matang lah, sebab lebih daripada 2 tahun. SSM pun orang kata dah cantik. Jadi tapi orang yang dah berpengalaman dan saya kira produk Cik Mia ni merupakan produk yang berpotensi tinggi, sebab bukannya baru nak kata apa, kotak pun bukannya baru nak buat yang dami-dami, bukan biasa-biasa. Dah ada logo kan semua kan. Dah cantik, ada 2 color kan? Untuk lelaki dengan perempuan. Lelaki colour biru, perempuan colour pink. Ada lelaki dan perempuan. Nampak beli untuk couple ke ataupun untuk isteri, suami dan ibu bapa untuk hadiah, betul tak? Okey, jadi dah 3 tahun dah ada produk yang saya rasa dah ada identiti yang cantik apa semua, tapi kenapa Cik Mia masih lagi memilih untuk join Hello CM?
Okey, bagi Mia tak cukup puas lagi dengan sale Mia sekarang ni. Mia nak tingkatkan lagi. Mia nak capai apa yang untuk perbaiki lebih lagi baik dalam bisnes Mia. Boleh cerita sedikit apa yang boleh saya bantu Cik Mia hari ni? Okey, Mia perlukan bantuan cara nak pikat hati customer, nak tarik pelanggan. Lepas tu Mia nak macam mana kita nak letakkan harga kalau kita buat harga promo. So kat sini ada 3 benda yang you nak lah ya. Masalah yang you hadapi adalah you tak tahu macam mana nak pikat hati pelanggan. Betul, satu. Ya. Yang kedua, macam mana nak letak harga kepada pelanggan. Ya, betul. Dan yang ketiga tadi apa tadi? Satu lagi? Tarik. Nak tarik perhatian. Ya, sama macam yang nombor 1 lah. So 2 lah ya saya kira. So untuk perkara ni sebenarnya kita combine sebenarnya masalah yang saya dapat analisa. Okey, kita analisa masalah dia dulu. Beliau tidak tahu macam mana dia nak buat promotion. Ya, betul. Mungkin dia tahu tapi mungkin cara yang dia buat tu sebelum ni tak efisien. Sebelum ni Cik Mia buat macam mana? Mia selama 3 tahun Mia ubah-ubah promosi Mia. Oh, yang dah pernah try buat apa sebelum ni? Okay, sebelum ni Mia buat beli 2 perfume, Mia bagi 1 free roll perfume yang kecil tu. Lepas tu Mia ada buat juga kalau beli 2 dapat potongan harga diskaun. Beli 2 dapat potongan harga diskaun untuk dua-dua sekali total, okey. So makna kata ada buat free gift lah. Pundanya diskaun. Okey, dah try 2 benda. Kakak ada juga bagi free gift. Okey. Jadi kat sini betul lah ni, ini semua antara marketing cost lah yang kita perlu tanggung. Betul. And dia waiter ada setengah orang tu dia tak suka bagi benda free. Dia spend kos pemasaran yang diperuntukkan tu untuk buat pemasaran online yang berbayar. Ada setengah orang dia tak suka buat berbayar. Ada setengah online just online. Ada setengah orang dia buat macam ni. Ya, dia letak pemasaran secara kata potongan ataupun free gift. Free gift ni antara kos yang kita tanggung untuk promotion ataupun marketing. Jadi kat sini dah cuba 2 cara. Pemasaran iklan dah pernah cuba? Pemasaran apa tu? Pemasaran iklan berbayar di internet. Iklan berbayar. Okey, Mia pernah buat pemasaran yang sana. Mia upah orang untuk buat video untuk perfume Mia. So dia banyak letakkan kos kepada operation saya nampak Betul. Operation untuk operation dari segi nak buat video dan sebagainya lah. Okey. Tak pernah. Sebab dia macam ni, apa cara pemasaran yang terbaik ataupun promotion yang terbaik untuk kita buat kepada pelanggan adalah bergantung kepada siapa pelanggan kita. Okey, yang pertama kita kena kenal siapa pelanggan kita. Yang kedua kita kena tahu perniagaan kita ni jenis apa. Ya, dan yang ketiga apa objektif kita buat promosi. Yang ketiga ni lah yang paling penting yang banyak orang tak tahu. Yang dia tahu dia buat promotion, yang dia tahu dia nak ada like, dia nak ada orang PM. Tapi benda tu ke objektif utama yang dia buat? Itu ke keperluan perniagaan dia? Itu tak tahu. Dan ini saya akan bantu anda apa keperluan pemasaran anda. Inilah pengurusan. Dan kalau kita pergi belajar mata di mana-mana, kita bayar mahal-mahal. Yes, memang sifu-sifu di luar sana hebat-hebat. Tetapi setiap sifu memiliki bidang dan objektif kepada klien dia berbeza. Dan saya punya bidang adalah pengurusan perniagaan. Yang mana kita sebenarnya sebelum kita nak buat apa-apa, kita nak berhadapan dengan pelanggan, kita kena menguruskan kita punya keperluan, objektif. Kita tak kenal objektif syarikat kita. Jadi sebelum saya menjawab ni, saya nak tahu syarikat Mia ni dah ada identiti ke belum? Dah ada, dah Mia daftar dah. Okey, dah ada. Bermakna bila dia dah ada identiti, dia mesti ada isi dia. Okey, syarikat Mia ada objektif atau tidak? Ada visi atau tidak? Ada misi atau tidak? Ada tapi Mia tak terlampau tekankan sangat. Itulah masalahnya. Okey. Contohnya, okey. Setiap pokok kan dia ada rupa dia yang tertentu kan. Kaktus rupa dia bulat sikit, lepas tu ada duri-duri. Pokok kelapa dia panjang kurus, hujung dia ada buah. Buah kelapa yang banyak-banyak. Baru ada daun kat atas. Pokok mangga
Dia tak tinggi sangat tapi dia besar, akar menjala kan. Itu image entity pada pokok. Tetapi setiap pokok ada akar, betul tak? Betul. Kan kita duk jaga sebagai seorang penjaga pokok ataupun gardener, kita duk jaga dia punya daun, kita duk jaga dia punya buah, tapi kita tak jaga akar dia. Dan akar dia dah reput dalam, tak jaga, tak membaja. So pokok tu nak cantik di luar, tetapi dalam jangka masa yang pendek, umur dia ataupun jangka masa panjang, umur dia berbeza mengikut penjagaan. Ada setengah pokok tu lawa tapi dia mati cepat. Ada setengah pokok tu tak lawa tapi dia hidup lama. Kita pun pelik, kita hairan. Tak tahu tumbuh buah apa tapi dia hidup je. Kan? Ada macam tu. Ada macam bisnes juga. Yang kita tengok dia ni, dah ada image, dah ada produk, dah ada logo, dah ada spesifik lelaki perempuan. Tetapi bisnes dia tak tahulah kenapa kita buat tak jadi. Kadang-kadang nak jatuh kita naik balik kan. Jatuh kita dengan motivation kita naik balik. Itu rupa je lawa tetapi dia punya akar terput. Yang mana kalau ada setengah pula perniagaan dia dah bertahun-tahun buat, dah 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun buat, tapi perniagaan dia macam tu je. Tak ada naik, tak ada turun, dia tak jatuh pun. Dan dia tak naik pun, dia konsisten je. Itu akar lawa tapi dia tak belajar macam mana nak make upkan dia punya perniagaan. So macam Mia, saya nampak you dah belajar macam mana nak make up you punya perniagaan, tapi you tak belajar macam mana nak jaga kesihatan perniagaan tu. Ya, betul. You jaga kulit tapi tak jaga dalaman. Macam kita manusia, kita jaga muka tapi tidur tak cukup, tak makan suplemen apa semua, tak sihat. Tak jaga dalaman. Yes, macam itulah dalam perniagaan kita. Kita belajar macam-macam lah untuk teknik ni, tapi kita tak jaga pengurusan kita. So untuk hari ni, inilah fungsi saya dalam program Hello CM. Kita akan tolong Cik Mia. Okay, so berdasarkan apa yang saya terang ni, Cik Mia faham Faham. Okay, jadi kat sini pertama sekali Cik Mia dah maklum yang Cik Mia ada visi dan misi dan objektif syarikat, tetapi tak ditekankan. Sebenarnya itulah yang tekankan. Ya, dia sebenarnya dia macam kita makan nasi. Kan, nasi nak sedap kita bubuh, kita makan dengan lauk, yes. Tapi kalau nasi makan lauk tak ada kuah, tak sedap kan? Tak sedap. Kering kan? Kita kena ada kuah. Tapi kalau nasi makan kuah tak ada lauk pun tak sedap juga kan? Boleh telan tapi tak best, tak puas. Dia sedap dengan puas, dia kena sekali baru bengam. Jadi macam tu. Untuk visi dan misi, you kena set up sendiri. You kena ada satu visi dan misi jelas. Okay, visi dengan misi supaya you tahu apa yang you buat ni, apa operation yang you buat ni kena tak dengan keperluan syarikat. Baru kita tahu hala tuju kita. Yes, baru kita tahu. Kadang-kadang kita tak boleh salahkan Sifu tu. Aku pergi belajar dengan Sifu ni hebat-hebat, terkenal, tapi kenapa tak berkesan pun, kita tak salahkan dia. Kan? Sebab Dia kita sendiri yang tak tentukan hala tuju yes, kita. Dia dah ajar benda betul. Macam kita nak jadi engineer, kita pergi belajar bakery, tak penuhi tak keperluan? Tak kena. Macam tu. So kat sini you kena tahu vision, mission dan objektif. Tapi objektif tu kalau you tak tahu, mungkin di next program saya boleh terangkan. Tapi hari ini saya nak tekankan vision dan mission. Okay, visi dan misi syarikat, basically vision ada satu je. Dia ada satu je baris, ada satu perkataan je. Okay, menjadi satu syarikat syarikat pengeluar. Dia beza, syarikat pengeluar, syarikat pemprosesan, syarikat pengedaran perfume yang terkemuka di Semenanjung Malaysia. Contoh itu vision. So mission, macam mana nak capai visi tu? Macam mana mission ni, macam mana nak capai visi? Faham tak? So you nak jadi syarikat ataupun senang cerita lah. So you nak mencapai income dalam bidang pengedaran minyak wangi di Semenanjung Malaysia ataupun di seluruh Malaysia, 2 kali ganda revenue dalam setahun. Itu you punya vision. So macam mana nak capai vision you nak dapat sale setiap bulan 2 kali ganda salesnya. Bulan ni you dapat 5k, bulan depan you nak 10k, dan bulan depan you nak 20k. So itu visi dia. Macam nak capai tu, you kena ada mission. So you kena make sure pemasaran you tu macam mana, sales you tu meningkat macam mana. Itu you punya mission. Faham tak? So bila you dah ada tu, baru you nampak apa yang you kena buat sebenarnya, apa yang you kena fokuskan, apa jenis pemasaran you kena buat. Okay, sasaran pelanggan you tu perlu diubah ataupun kekalkan. Macam tu. Perlu diubah. Okay, sekarang ni you dah nampak. You dah nampak kan apa kat mana you punya kekurangan. Sekarang ni kekurangan you ni bukan kita cakap ni kita nak bagi tahu you salah, bukan. You buat dah betul, tetapi kita perlu cantikkan lagi. Macam tu. Sasaran pelanggan you sebelum ni siapa?
Sasaran pelanggan sebelum ni saya buat pada orang yang bekerja. Orang yang bekerja, Sebab lelaki harga perempuan? saya letak ni memang sesuai untuk orang bekerja lah. Okey, yang itu you dah faham, bagus. Okey, kemudiannya niche area. You target orang area mana? Area berdekatan. Berdekatan, makna kata utara lah ya. You duduk mana sekarang? Sekarang duduk kat Betam, belah Pinin Perai. Betul. Siapa nak jumpa dengan beliau, nak jadi dia punya ejen ke apa, boleh. Itu laju terbang ke Batam. So you target orang-orang utara lah. Itu bagus sebab kebanyakan orang dia baru mula je ni. Dia baru mula tamak. Okey, bila saya tanya kan, siapa you punya sasaran pelanggan? Oh, sasaran pelanggan saya semualah. Semua tu siapa? Semualah siapa-siapa yang ada kat internet kan. Semua. Saya tanya dia balik. Habis tu kalau budak-budak sekolah rendah main Facebook, you nak target dia juga ke? Tak tahu. Tak tahu. Harga you berapa? Harga tu nantilah kita bincang macam tu pula. So dia tak tahu. Itu semua adalah business development ataupun orang kata startup ataupun business management problem lah yang dia perlu belajar. So macam Cik Mia ni bagus, dia dah tahu apa yang dia perlu. Cuba dia perlu make up kan lagi. Betul cakap. Dia punya cara tak salah, dia betul. Tapi dia kena make up lagi. Okay. So you dah tahu siapa you punya sasaran dan di mana sasaran you. Betul lah tu. Harga pun you dah identify berapa dan sesuai kepada siapa. Okay. Sekarang ni dia ada dua cara, sama ada you buat reverse management ataupun you reset up. Reverse management makna kata you kekalkan you punya niche area, you tukar visi dan misi, bagi jelas, bagi dia tally. Okey, atau cara yang kedua you buat balik visi misi, you buat daripada kosong balik visi misi, lepas tu baru you nampak siapa niche area dan niche market you yang perlu diubah. Tapi basically perubahan dia tak besar mana pun, dia akan tukar sikit je. Contoh kata, okey, you target orang bekerja. Okey, orang bekerja. Sebab orang bekerja ni hari-hari dia memang kena pakai perfume kan? Ya, betul. Betul. Tapi kadang-kadang kita kena tengok juga apa fungsi perfume tu. Ini lain pula. Yang tadi kita tengok, kita bedah siasat you punya syarikat kan? Kita bedah pokok tu, tengok apa yang ada kat dalam akar pokok tu. Sekarang ni kita nak bedah perut pokok tu pula, tengok dalam tu ada apa. Ataupun kita bedah buah tu pula, tengok dalam tu ada ulat ke, ada isi manis. Kadang dalam buah mangga tu lawa, luar dia kulit lawa, buka-buka ada ulat, durian bau wangi, buka-buka buruk. Ya, betul tak? Jadi sekarang ni saya nak belah produk you, tengok ada apa. Okey, produk you ni apa kandungan produk dia? Secara basic lah, tak payah bagi tahu semua. Itu ingredient, bagi tahu yang basic dia. Yang main produk dia. Okay, value produk Zamia ni dia perfume dia tahan lama 24 jam dekat baju. So kalau orang pakai tu walaupun berpeluh banyak sangat pun still bau wangi ada. Lepas tu dia kalau kena air pun still akan bau wangi. So kalau nak pakai untuk solat pun boleh. Kita ambil wuduk pun dia still ada bau wangi. Okay, memang kenalah dengan orang yang bekerja. Tapi you kena ingat, orang bekerja ada banyak sektor. Kalau orang bekerja dengan office tak kisah pun. Sebab apa? Sebab dia duduk aircon, dia tak perlu, betul tak? Tetapi untuk solat tu baguslah. Ni memang kena dengan orang-orang kerja office. Tapi kalau orang yang kerja yang perlu banyak bergerak, macam orang sales, dia pergi tamping, dia keluar, itu memang perlulah. Dan kalau you nak tukar, you boleh tukar kepada niche market, orang yang suka sukan. Itu memang perlu banyak lah kan. Yang tu kalau nak tukar. Tapi apa pun saya tak suruh you buat tulisan sekarang. Saya cuba nak bagi tahu apa you kena buat. Nanti you ada assignment lah, you kena selesaikan. Dan tak buat pun tak apa. Bagi saya itu atas you. Tapi apa yang saya buat ni, apa yang saya cakap ni, you take note. Okay, so mana kata kat sini you punya produk ni saya nampak ada 3 kebaikan besar. Yang mana saya rasa 3 kebaikan besar ni boleh dicantumkan ataupun boleh diasingkan niche market. Ataupun maksud kata you sebenarnya boleh banyak orang yang boleh target. Kalau you nak pergi tukar kepada image Islamik pun boleh. You target orang yang mengejar perfume halal thayyiban. Kan? Tapi you kena make sure kena dengan harga lah ya. So saya nampak kat sini orang bekerja tu okey, tapi I think kan you better specifickan lagi. Kalau you tak nak ubah, you specifickan lagi. Lepas tu dia kata sama ada you tambah baik ataupun you ubah. Kalau spesifikkan orang bekerja macam mana. So kat situ dia akan mempengaruhi macam mana rupa copywriting you.
Sebab ini sekarang ni kenapa saya cerita benda semua ni pusing-pusing ni, kenapa ni? Sebab you punya masalah sekarang ni promotion. Jadi sebelum nak buat promotion tu, teknik dah ada tapi isi dia you tak kenal diri you. Sekarang ni saya nak bedah supaya you kenal diri you apa. So sekarang ni untuk menentukan copywriting promotion jenis apa, you kena kenal siapa yang you nak bagi. You ni untuk apa you nak capai. Contoh kata kalau orang bekerja, you spesifikkan golongan-golongan yang kerja dalam pentadbiran. Contoh sekretari. Setiausaha yang cepat naik pangkat adalah setiausaha yang wangi. Contoh. Jaga penampilan. Kita tulis kat situ. So kalau orang yang setiausaha dah tercabar ataupun setiausaha ketiak kuning relevan atau tidak. Itu dia punya headline. Agak-agak orang tercabar tak setiausaha ni? Bapak aku terasa ni. Aku ketiak kuning, macam mana dia tahu? Kan? So itu contoh. So kalau you bekerja, perfume untuk pekerja, siapa heran? Ramai. Sekarang kena-kena orang yang PM tu nak tahu harga kan. Orang-orang yang jenis bekerja di luar niche area you, yang mungkin gajinya tidak mencapai you punya harga. Kalau PPM, alamak dia rasa mahal, tapi takkan dia bagi tahu, maaf saya tak mampu. Malulah dia kan. So dia diam lah. Dia kata okey tak apa, saya tanya suami. Tak boleh perfume tanya suami kan. Padahal dia diam terus, dia hilang terus. So itu yang kita nak. Okay, kemudiannya kita tengok lagi, kita bedah lagi dalam. Okey, apa khasiat yang kita boleh perolehi dari segi bau? Yang itu you pernah identify tak? Dia ada bau macam apa ni, ada setengah orang suka bau buah-buahan sebab buah-buahan tu dapat menenangkan fikiran semua. Yes, exactly. Untuk pengetahuan, dulu saya pernah coach seorang ni, ejen lah, ejen dia jual pomade je, tapi dia datang belajar dengan saya. So sekarang ni saya difahamkan dia dah buat pomade sendiri dah, bukan ejen lagi dah. Dia OEM, dia buat pomade sendiri. Sebab kadang-kadang pomade ni apa nama sama je, yang dia cuba dia nak income yang lebih, dia buat sebab dia dah ada modal. So cerita dia macam ni. Dia jual pomade dia tu ada 3 flavor je. Pomade yang mahal tu, yang tebal tu, yang satu tu harga 20 apa tu, 20 lebih kan. Itu saya jumpa dia dekat Maidin Pening, Maidin seberang Prai, Bani Semenjaya ke apa, saya lupa nama. Okey, kemudiannya dia kata susah nak jual sebab ramai orang cari pomade murah, yang pomade RM10 kan. Jadi saya kata kat dia, you janganlah buat old school ni semua orang buat, you nak buat macam tu. You kena ada image sendiri kan. So apa flavor yang you jual sekarang ni? Okey, you cuba jual pada saya. Dia jual, okey, pomade ni boleh keraskan rambut lah apa. Saya tahu semua tu. Okey, pomade ni juga harga dia 20 lebih. Okay, kalau beli ni tak rosak rambut. Macam mana you tahu tak rosak rambut? Bukan setiap kulit berbeza ke? Dia diam lagi. Lepas tu dia jawab lagi, okey, pomade ni lambat habis sebab besar. Habis tu kalau saya beli RM10 banyak-banyak, tak lambat habis juga. Okey, lepas tu dia diam. Itu semua adalah benda yang saya boleh lawan. Apa benda yang saya tak boleh lawan? Dia cakap, kalau saya profesor, saya buat benda ni mungkin saya tahu banyak. Sekarang ni tak perlu tanya profesor. You dah sebut kalau saya tahu banyak, itu dah cukup. Sekarang ni ada berapa flavor? 3 flavor. Strawberry, apa blueberry dengan apa satu lagi saya tak ingat. Saya ambil contoh strawberry saja. Okey. Apa yang ada dengan kita? Apa barang yang kita ada dengan kita? Kita tengok kiri kanan. Okey, kat kawasan booth dia tu ada kerusi. Saya hanya perlukan kerusi untuk menjual. Okey, kemudiannya saya ambil kerusi, saya letak kat tengah-tengah jalan tu. Saya panggil seorang pakcik ni. Dia pun garuk kepala, kenapa kau panggil pakcik? Rambut dia pun tak pernah ada ni, nak pakai pomade. Macam mana kan? Rambut dah ada tepi je. Dengan bukan kerusi yang ada, saya kata kat dia, saya boleh close. Dia mula-mulanya macam muka dia saya nampak lah macam tak percaya, tapi sebab hormat kan, dia diam je. Saya dengan hati keringnya saya bagi Assalamualaikum tuan. Saya salam tangan dia. Ya. Salam tangan dia, dia pun Waalaikumsalam. Ya, kenapa tuan? Okey. Tuan, saya macam kenal lah muka tuan. Tuan duduk area ni ke? Dia pun betul area ni. Tuan duduk Pedah tak, saya Pematang Rawang. Oh iya ke, silap orang ke, maaf tuan. Muka tuan macam saya kenal, macam jiran saya tu. Okey, tak apa tuan. Sekejap je tuan, saya sebenarnya nak pinjam 1 minit pada tuan, boleh tak? 1 minit tak lama kan tuan? Saya bukan nak menjual pada tuan. Saya nak bagi tahu yang tuan sekarang ni ada masalah kesihatan. Bahaya tuan kalau tuan tak ambil tahu. Seminit je tuan, boleh? Dia pun bahaya apa tu kan? Tuan, kita duduk, ada ramai orang ni. Duduk dulu. Duduk lah. Tuan, saya ni bukan pakar, tetapi saya nak tuan picit kepala tuan kat sini, kat celah antara dia punya kening. Dia pun picit. Tuan, sakit tuan. Sakit tak tuan? Sakit. Tuan nak tahu sebenarnya tuan, kalau tuan tak segera ambil tindakan, bahaya untuk kesihatan tuan, untuk nyawa tuan. Tuan ada keluarga, ada anak, ada isteri.
Ya, Tuan sayang mereka? Sayang. Macam mana? Cuba bayangkan Tuan, saya bukan doa, saya cuba tanya, kalau Allah tarik nyawa Tuan sebelum keluarga Tuan, siapa yang menyara hidup mereka? Oh, tak ada, saya seorang aja bekerja. Tuan, kalau benda yang tak diingini berlaku pada Tuan, Tuan tak sayang ke keluarga Tuan, tak kesian kepada mereka. Dia kata, bapak mana yang tak sayang anak? Suami mana yang tak sayang isteri? Dia kata, okey Tuan, sekarang ni Tuan, saya nak Tuan tutup mata. Dia tutup mata dengan suara saya macam tu kan. Lepas tu Tuan, saya nak Tuan hidu ni. Dia hidu. Tuan, bertenang. Tuan hidu dengan perlahan-lahan Tuan, dan hembus. Dia Tuan bau apa Tuan? Bau macam buah. Spesifikkan. Bau strawberry. Apa Tuan rasa? Saya rasa bila kita hidu, dia tenang. Okey, Tuan buka mata. Ini bukan ubat Tuan, ini adalah pomade minyak rambut Tuan. Tapi saya tak ada rambut Tuan. Dia kata itu kat saya. Tuan bukan tak ada rambut, Tuan ada rambut tetapi sikit Tuan. Lepas tu kan, saya kata dekat dia, Tuan, kalau Tuan beli pomade ni, saya tak suruh Tuan pakai pun. Baru tadi Tuan kata ianya tenang. Apa yang Tuan buat? Tuan hanya bau. Tuan, harga satu balang ni hanya RM25. Tuan takut nak hilang RM25 dalam poket Tuan atau takut nak hilang nyawa Tuan? Dia, mestilah takut nak hilang nyawa kan. Hari-hari Tuan pegang pomade ni, Tuan bau setiap pagi. Ataupun kalau Tuan nak senang, Tuan calik sikit dekat rambut Tuan yang tepi tu, and then Tuan bau. InsyaAllah Tuan, ketenangan yang Tuan dapat sekejap tadi akan dapat berpanjangan. Dia terus beli 2. Saya terkejut. Pomade tu besar, RM25. Besar ni, besar macam tu. Dia beli 2, saya garuk kepala. Saya sendiri pun garuk kepala. Saya tahu saya boleh jual, tapi saya garuk kepala sebab dia tak ada rambut. Dia beli 2. Saya suruh dia bau je, bukan suruh pakai. Lepas tu, so lelaki yang jual pomade tu akhirnya bagi tahu dekat saya belajar satu benda. Sebenarnya saya yang malas, bukan saya yang tak pandai jual, bukan produk yang lemah. Dia sendiri mengaku. Masuk kata kat sini, dia tahu, dia mungkin study, product knowledge. Pomade ni, dia compare, dia buat comparison antara produk yang dia jual yang mahal tu, compare dengan murah. Pomade dia bagus, kurang berketul berbanding dengan yang murah. Tetapi dia tak mengkaji, dia tak bedah produk dia sendiri. Dalam produk tu ada strawberry. Strawberry apa manfaat dia? Itu semua tak ada kat dalam, mungkin dia punya supplier tak bagi tahu. Tapi you kena usaha sendiri. Apa yang tak jelas tu? Yes. Yang paling penting, you apa-apa keputusan yang you buat, perubahan yang you buat, you jangan bermanja harga dengan pelanggan. Sebab you kenal you punya produk tu potensi yang bagus mana. Kalau you murahkan lagi, makna kata you merendah-rendahkan you punya kebolehan produk. Faham tak? Dia bila kita naik harga, kita bukan nak bagi tahu kita ni produk mahal. Kita produk berkualiti. Itu you kena tahu. So, macam mana dalam bisnes, kenapa you belajar pemasaran? Adalah kerana you nak meyakinkan pelanggan bahawa produk you ni bagus. Itu objektif dia. Bila kita berjaya yakinkan pelanggan yang produk kita bagus, itu yang dia akan beli. Jangan letak objektif aku buat pemasaran sebab nak pastikan dia beli. Tapi dia beli, dia pun tak tahu produk dia bagus tak bagus. Lepas tu nanti bila dia tak tahu produk dia ni bagus tak bagus, dia akan beli bulan pertama je, bulan kedua dia tak repeat dah. Faham tak? Bila dia tahu, dia yakin produk ni bagus, dia akan repeat. Itu yang penting. Kita bukan sekadar nak cari customer baru setiap bulan. Kita nak cari customer baru dalam waktu sama. Setiap bulan kita nak jaga customer yang lama. So dia akan jadi bilangan bertambah. Hari ni, bulan ni kita dapat 10 orang. Bulan depan kita dapat 10 orang baru. Orang lama 10 tu tak beli. Tak biasa. Mana kita setiap bulan kita akan konsisten je lah 10. Tapi kalau bulan ni 10. Sebelum yang buat jual macam tu, orang pertama je beli. Lepas tu bila Mia tekankan pada value produk Mia, baru customer yang lama pun repeat tadi. Yes, betul. So kita nak, sebab tu saya kata kalau setiap bulan kita nak double up kita punya income. Bulan ni kita 10k, bulan depan 20k. So make sure yes, bilangan tu bertambah dan yang dah ada tu kekal. So dia akan banyak. So faham Okey, baik. So far ada soalan? So far tak ada. Sekarang Mia faham apa itu untuk apa mesti betul untuk tekankan untuk lelaki perempuan ada beza dia punya tu kan. Sebelum apa-apa, saya nak tahu apa yang Mia dapat perolehi daripada rancangan ni. Okay.
Apa yang Mia dapat daripada Cikgu Mia ialah macam mana Mia nak kembangkan lagi bisnes Mia, macam mana Mia nak buat promosi yang betul, macam mana Mia nak tarik pelanggan, macam mana Mia nak terangkan dekat pelanggan pasal value produk Mia. Barulah customer lama boleh repeat lagi. Okay. Kalau kita buat macam produk untuk lelaki dengan perempuan, kita tak boleh samakan visi misi tu, dia kena buat lain. Kalau takkan nak jadikan produk lelaki sebagai sajak. Visi dia basically sama, dia punya misi akan beza. Bagaimana kalau orang di luar sana yang menonton ni, dia nak jadi ejen kepada Mia ke, ataupun nak join you punya business ke, ataupun apa-apa je lah, yang nak beli ke, nak beli borong ke apa kan, dia macam mana mereka nak contact business Mia ni? Ada Instagram ke, FB ke, nombor phone ke? Boleh contact Mia dekat IG iaitu Mia Ravela, ataupun dekat Facebook Mia, Mia Abdullah. Oh, dekat you punya personal lah, you punya Insta shop, FB page ada? FB page nama Zamia Perfume. Okey, tak apa. Okey, nantikan bagi mereka yang berminat untuk join perniagaan anak muda kita ni, support produk Bumi Putra, produk yang memang dah cantik lah, ya. Boleh support, boleh join, memang bagus. Saya nampak dia sendiri pun ada satu leadership yang bagus, dia boleh lead you all. So okey, apa-apa pun saya ucapkan terima kasih kepada Cik Mia. Ada apa-apa soalan terakhir? Terima kasih juga kepada Cikgu Mia sebab banyak beri tunjuk ajar pada saya. Okey, ada kata-kata terakhir untuk penonton? Kata-kata akhir untuk penonton. Okey, kata-kata akhir lah. Jadi kalau nak join Mia punya ejen, boleh contact Mia. Dia akan bagi harga yang harga yang murah, so ejen boleh untung lebih tinggi lah daripada yang sini. So apa-apa pun saya ucapkan terima kasih kerana join, dan jumpa lagi kalau berminat nak join lagi lah, ya. Dan saya doakan saya doakan semoga berjaya lah, dan jangan lupa promo kawan-kawan tentang rancangan ni. Okay, terima kasih Cikgu Mia dan Okey, tim. boleh. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Ya, dan terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sama-sama. Okey, baik. Jadi itu dia keluhan daripada saudari Cik Mia, yang saya kira hebatlah, anak muda kita buat bisnes, sangat tekun. Dan kepada anda semua yang berminat untuk join rancangan Hello CM segmen OTP, anda boleh isi borang di pautan yang anda nampak ni lah, ya. Di mana-mana yang anda nampak pautan tu, kemudiannya anda akan nampak borang, isi situ, kita akan pilih anda ni sesuai untuk dislotkan di episod berapa, dan kita akan maklum anda dan buat satu appointment untuk rakaman. Okey, terima kasih menonton. Jumpa lagi. Hello CM. Salam miau miau.